Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya, hai saudara-saudaraku. Surat 3. Hai saudara-saudaraku. Surat 3. Ya. Hai saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia kan alam ini itu oleh Tuhan yang satu jua. Tengok. Hai saudara-saudaraku. Sini pengarang dia nak ajak kita tu. Hai saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin. Telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia kam alam ini oleh Tuhan yang satu jua. Alam tu apa alam? Alam tu makhluk. Asalnya alam tu makna dia ialah benda hak yang menjadi tanda. Dia panggil alam. Benda hak jadi tanda. Macam kita sebut alamat rumah. Tanda rumah tu. Tanda rumah tu. Alam tu alam. Tapi yang dikehendaki di sini alam tu ialah masiwallah, iaitu benda selain daripada Allah. Benda selain daripada Allah dipanggil alam. Benda selain daripada Allah ni dia banyak dia banyak nama. Banyak nama ni sebab lain-lain, benda sama je. Benda supaya kita ni kita. Atas kita ni, atas selain daripada Allah ni nama dia banyak. Yang pertama alam. Alam sebab kata nisbah dia tu, makna dia tu sebab dia tu jadi tanda bagi wujud Allah. Bila kita tengok kita, maka kita pun fikir bahawa kita ni, kita tengok kita tahu bahawa ada yang menciptakan kita tu. Makna kita ni jadi dalil bagi kata adanya wujud Allah. Wujudnya Allah tu. Wujud Allah tu jadi benda, jadi madlu dia panggil. Jadi madlu. Begitu juga jiring. Jiring tu kena ada kita juga. Benda jiring ma tahayyaza bi nafsi, barang yang mengambil ruang. Barang yang mengambil tempat dengan diri dia sendiri, kita juga. Selain pada Allah juga. Kerana Allah tidak mengambil tempat. Allah itu tidak bertempat. Begitu juga makhluk. Apa nisbah pada kata kita dicipta. Allah tu khalik. Benda sama je kita belaka tu. Kita makhluk, kita jiring. Kita alam. Begitu juga hadis nisbah pada kata kita ni baru ada. Bukan ada dari azali lagi, bukan ada qadim. Baru ada kita ni baru ada daripada tak ada. Tu alam. Maka dia kata bahawasanya telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia kan alam ini oleh Tuhan yang satu jua. Mengadakan alam ini satu jua. Kita tahu dah, yakin dah bahawa hak mengadakan alam ini satu jua. Jika perkara yang nampak bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun, tu dipanggil goyah situ.
Maknanya nak menghabisi kata semua alam ni Allah saja yang menciptakan dia. Bukan, tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada dicipta oleh Allah. Sekali pun benda tu kita nampak daripada orang lain hak buat. Sekali pun nampak daripada tukang rumah, surau. Contoh, kalau kita nampak tukang hak pergi buat, ambil kayu, ambil paku, ambil tu. Sekali pun begitu, tetap pada hakikatnya Allah yang buat. Tu i'tikad kita. I'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tak kira lah benda tu bersebab ke, sebab yang ghalib ke, sebab tidak ghalib ke, hakikat dia Allah yang buat. Allah saja yang memberi bekah. Dalam masalah i'tikad, dalam masalah bab memberi bekah ni tubik 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama, orang yang beriktikad bahawa yang memberi bekah tu ialah diri makhluk tu sendiri, zat makhluk tu. Maka i'tikad gini ulama kata, sepakat ulama kata jadi kafir. Makna ada benda api hak membakar, contoh. Api itulah hak bakar tu. Api itulah yang menghanguskan. Pisau itulah yang mengerak. Bukan tak sakut paut dengan Tuhan. Maka diri pisau tu kerak, maka i'tikad gini, pegangan gini, hukum dia kufur. Waliyazubillah min zalik. Yang kedua, golongan yang kedua, yang i'tikad bahawa sesuatu benda tu memberi bekah juga, tetapi dengan kekuatan yang Allah cipta pada dia. Contoh api tadi. Api ni menghanguskan. Api ni menghanguskan, tetapi dengan kekuatan yang Allah cipta pada dia. Dia masih ada lagi sandaran kepada Allah cipta kekuatan, letak di api tu yang memberi bekah dengan kekuatan tu tadi. Maka gini ulama kata tidak kufur, tetapi jadi fasik, lagi mubtadi'. Fasik lagi mubtadi'. Bid'ah. Ni i'tikad yang bid'ah. Yang ketiga, golongan yang berpegang, yang beriktikad bahawa semua benda Tuhan belaka buat. Semua benda Tuhan belaka buat. Tetapi dia ada tapi juga. Tetapi semua benda tu benda zat tu pun Tuhan buat, kesang tu pun Tuhan buat juga. Tetapi berkait dengan sebab-sebab yang kebiasaan, yang berlaziman. Contoh api, sebab terbakar jadi benda apabila terkena benda yang kering, maka terbakar. Kalau tak kena benda yang kering, tak terbakar. Dia pegang semua tu Tuhan buat belaka, tetapi dengan sebab-sebab yang berlaziman ataupun sebab-sebab yang kebiasaan. Maka gini i'tikad ni ulama kata tidak kufur, tetapi fasik lagi, mubtadi' juga, dan boleh membawa kepada kufur. Bila boleh membawa kepada kufur? Apabila dia itu engkar mukjizat para rasul ataupun karamah para wali. Sebab apa? Sebab karamah dan mukjizat ni ialah perkara yang mencari adat. Mencari adat mana dia sekali pun bukan dengan sebab hak berlaziman, tetap dia jadi. Seperti mana kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam apabila dicapak oleh Namrud. Apabila dicapak oleh Namrud tu dalam api yang besar, maka tidak terbakar, dak angus sikit abuk pun. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia Sayyidina Ismail alaihissalam. Sembelih letak pisau, teh pisau tu di batu, pak putus batu. Bukan teh pisau di kertas apa kita, teh di batu kata pak putus batu. Apabila letak dia tekak Sayyidina Ismail, dak luk. Tidak luk. Maka kalau dia orang yang ketiga tadi dia i'tikad bahawa benda ni tak boleh jadi lah. Sebab tu tak ada, maka tak jadi. Maka apabila dia engkar perkara ni, maka membawa kepada kekufuran. Adapun golongan yang keempat, golongan ahli sunnah wal jamaah pegang mana? Pegang bahawa semua benda tu daripada Allah. Beri kesan tu daripada Allah, zat tu daripada Allah, perbuatan tu daripada Allah. Sekalipun bukan dengan sebab yang berlaziman. Sekalipun tak ada sebab Tuhan boleh buat. Ni contoh ni surau.
sebab dia benda tukang buat. Tapi kalau tak ada tukang boleh tak tukang buat. Sekali gua hadir lalu boleh harus pada akal. Tu etikad ahli sunnah wal jamaah. Ni etikad yang selamat. Tu sekali pun begitu. Dia kata, sekali pun begitu tetap kita kena yakin dah bahawa Allah saja yang buat. Maka dia kata kalau begitu kita ini tentu perbuatan Tuhan itu kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Tuhan yang satu tu juga. Kita ni ada kita ni tentu daripada perbuatan Tuhan perbuatan Tuhan tu juga. Kita ni kalau kita tahu dah semua alam, bila ke semua masuk habis kita ni. Maka kita ni pun juga tentu daripada perbuatan Tuhan juga. Bukan kita ada dengan diri sendiri kita. Tak, Tuhan hak cipta kita. Maka dia kata kalau begitu tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kepada Tuhan tu. Kalau dah kita yakin dah bahawa semua alam tu dicipta oleh Tuhan yang satu, dan kita pun yakin juga bahawa kita ni pun dicipta juga oleh Tuhan, maka kalau gitu tak patut tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kepada Tuhan. Tak patut tidak layak bagi kita untuk menderhaka kepada Tuhan, buat maksiat kepada Tuhan. Apa? Kerana orang yang derhaka kepada kerajaan atau kepada pengulu dan ketua kampung pun tak sempurna juga kedudukan. Kedudukan di atas dunia. Tengok. Bapa gitu dia kata. Bapa kalau tak boleh derhaka? Kerana tengok dia beri perumpamaan. Kerana orang yang derhaka kepada kerajaan, orang yang derhaka kepada kerajaan atau kepada pengulu atau ketua kampung pun tak sempurna juga, tak sedap duduk juga. Tak sempurna ni tak sedap juga, tak sedap duduk juga kedudukan di atas dunia. Padahal dunia ini sementara juga, sementara saja. Orang hak buat orang hak langgar undang-undang kerajaan pun langgar undang-undang kerajaan, langgar lampu merah je. Dah sedap duduk dah, takut benda, takut mari surat sambang. Kalau buat curi ke benda ke, lagilah hak besar sikit lagi, lagi takut. Dah sedap duduk. Dah sedap duduk. Tak kira lah curi piti, curi secara jelas ke, curi secara tak nampak ke, mesti dah sedap duduk belaka. Takut orang terus jumpa kita. Walaupun kita nampak tak buat. Kalau orang curi tu masuk rumah orang tu je lah. Ada perbuatan itu ya, macam curi komputer ni, masuk PT pun dah sedap juga, dah sedap duduk dah. Apa takut orang terus kena sakit. Maka tu pada kerajaan tok ngulu ataupun ketua kampung rasa dah sedap duduk dah di dunia. Padahal dunia ni sementara saja. Bukan kekal pun. Apatah lagi kalau nak kabar sini, apatah lagi kalau derhaka kepada Tuhan. Kalau derhaka kepada Tuhan lebih-lebih lagi lah. Dah sedap duduk dunia, bahkan di akhirat lagi dah sedap, sebab akhirat tu kekal abadi. Kekal selama-lamanya. Selama-lamanya lah dah sedap duduk. Tu. Maka tengok dia kata, macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Yang ialah empunya dunia dan akhirat. Daripada lebih-lebih lagi lah kalau derhaka kepada Tuhan. Macam mana berasa nak sedap duduk. Sebab Tuhan ni tuang bagi dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kalau derhaka kepada Tuhan kok, dah sedap duduk belaka, di dunia pun dah sedap, di akhirat pun lagi-lagi lah dah sedap. Sebab akhirat ni dipanggil tempat balasan. Tempat balasan baik, balasan jahat. Maka kepada siapakah kita nak bertumpu, bertumpu, kalau kita bahasa Melayu bertumpu, bertuju, dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi. Tengok. Maka kepada siapakah kita nak bertumpu? Kita nak berhadap bertumpu ni, bertumpu nak beri perhatian, dan dengan apa bekalkah? Dengan apa
dengan bekal apakah yang kita berharap di dalam perjalanan. Sebab kita ni musafir ni kena ada bekal yang cukup. Di dunia ni perjalanan musafir, bukan dunia ni tempat siapa kita nak pergi tuju mana, tuju akhirat tu. Sebab tu di dunia ni kita kena cari bekalan seperti mana disebut dah lepas-lepas tu. Cari bekalan banyak. Benda bekalan ibadat banyak daripada ibadat wajib sunat tu semua bekalan tu kena cari. Dia kata maka macam manalah nak dapat bukan. Maka kepada siapakah kita nak bertumpu kalau kepada Tuhan pun kita derhaka dah. Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi. Nak pergi ke dalam kampung hak tempat yang tak biasa lagi pergi. Benda kampung hak tidak tu iaitu kampung tempat yang tak biasa lagi pergi tu benda di alam barzakh. Tu di alam barzakh. Alam barzakh itulah kampung tu. Kampung hak kita tak biasa pergi. Kita kalau pergi masuk kampung hak tak biasa, kau tak ada bekalan, senyaklah. Tak ada apa-apa dah lah. Kecil perut segitu begitu juga apabila masuk kubur kalau tak ada bekalan. Alam barzakh. Alam barzakh ni benda alam barzakh. Alam barzakh ni alam selepas dicabut nyawa, terpisahnya roh daripada jasad, maka kita telah masuk ke alam, berpindah roh ke alam barzakh. Alam barzakh di dalam kubur. Alam barzakh di dalam kubur. Maka di sinilah tempatnya disoal oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Tak kira lah kubur sini ni disebut pada atas jalan rolik saja. Biasa orang mati duduk dalam kubur. Ada pun duduk dalam kubur pun tetap kena soal juga. Tak kira lah kena makan boya acul bu ke kena bong ke, tetap kena soal. Tuhan akan kembalikan roh kita kepada jasad. Di soal tu roh dan jasad tu iktikad kita ahli sunnah wal jamaah. Sini wajib kita kena iktikad bahawa alam barzakh tu betul. Wajib kena iktikad gitu. Dan wajib juga iktikad bahawa soal malaikat Munkar dan Nakir tu benar. Jangan engkar, tak boleh engkar. Sama ada, tak kira lah sama ada di kubur ke ataupun selain daripada kubur. Mana mati dah laut ke, mati atas kapal terbang letup ke, tetap kena soal juga. Dan kena iktikad bahawa yang disoal itu ialah roh dan jasad. Bukan roh saja, roh dan jasad. Dah guana? Guana Allah Alam tu kerja Tuhan. Tuhan maha berkuasa, dia boleh buat apa saja. Dan ni antara perkara-perkara yang terhijab manusia daripada kekuasaan Tuhan tu. Tak boleh nak tahu kita ni guana tak kira dah sama ada orang yang mati itu Islam ataupun kafir, jin ataupun manusia, kena soal belaka tu. Kafir ataupun Islam. Dikatakan mulanya soal tu bila? Apabila selesai tanang semua sekali, apabila diratakan tanah, berpalingnya orang-orang hak menguruskan jenazah tu semua, maka datanglah dua malaikat tanya lalu. Malaikat yang berwarna dikatakan hitam kedua-duanya dan biru kedua-duanya. Mari bawa tukur. Cakap berapi mulut. Tu malaikat Munkar dan Nakir. Tapi tengoklah atas pada amalan seseorang tu. Kalau orang tu orang yang beriman, orang yang soleh, maka dikatakan ada setengah pendapat kata nama dia Bashir wa Mubashir, iaitu yang memberi berita baik. Nama dia Bashir dan Mubashir. Mari dengan wajah yang molek lah. Kalau hak jahat ni baru mari dengan wajah yang gerung, wajah yang bekeng tu. Baru dah dinamakan dengan Munkar dan Nakir tu. Tu kena soal belaka. Dan dikatakan juga soal ni, tempoh soal tu dikatakan ada setengah pendapat kata bagi orang yang mukmin, orang yang beriman 7 hari. 7 hari dia soal. Ada juga kata kalau bagi orang yang kafir 40
hari. 40 hari dia soal. Dan soal ni, soal dalam kubur ni ialah satu fitnah. Nabi kata, Nabi, sebab tu Nabi ajar kita doa supaya berlindung daripada azab kubur, fitnah kubur ni. Mana ajar Nabi ajar? Dalam sembahyang tu lepas tahiyat akhir tu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tu tandanya bahawa azab kubur ni ialah satu fitnah. Azab kubur satu fitnah. Soal kubur ni satu fitnah. Moga-moga kita ni terlepas daripada azab ataupun terlepas daripada fitnah soal kubur ni. Kalau boleh biar tak disoal tak apa. Kalau boleh biar tak disoal. Minta supaya kita ni mati tanpa ada soal di dalam kubur. Kerana soal kubur tu satu fitnah. Takut walaupun boleh jawab. Walaupun boleh jawab takut juga. Mari tu duduk seorang, duduk di tempat kita tak tahu. Tak tahu mana peleka. Mari pula dua orang duduk soal kita. Supaya kita masuk kapal kan mari boleh pegang. Kan kecil perut juga. Tiba-tiba pegang walaupun kita tak ada salah pun. Tiba-tiba pegang main soal. Walaupun soalan tu soalan bocor dah. Siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Atas dunia ni boleh jawab belaka, tapi di kubur sekarang bukan jawab dengan ingatan kita dah. Dia jawab dengan atas berdasarkan amalan-amalan kita tu. Amalan kita. Kalau kita banyak amalan, molek soleh, maka boleh jawab dengan mudah. Kalau tidak, tak boleh jawab. Wal'iyadzubillah min zalik. Tak boleh jawab, dia godang dalam tu. Dan dikatakan golongan yang tidak disoal ni, ada beberapa golongan yang tidak disoal, iaitu antaranya ialah para nabi. Nabi, maka nabi apabila wafat nabi-nabi tu dia tidak disoal lagi di dalam kubur, terlepas daripada azab kubur. Yang kedua ialah para syuhada, iaitu orang yang mati syahid, mati berperang di fisabilillah tu, mati berperang dalam jihad. Ataupun syahid ni ada tiga. Syahid ni ada tiga. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat orang yang mati dalam peperangan lawan kafir harbi itulah, dengan syarat-syarat dia, maka jadi syahid dunia akhirat. Maka apa dunia akhirat? Sebab pada hukum zahir pun dia dihukum syahid. Benda hukum syahid, iaitu tak boleh tidak dimandikan, tidak disolat, hanya dikapangkan dengan pakaian beserta darah dia itu dan ditanang lalu. Sebab darah tu menjadi saksi kepada dia itu. Saksi bagi dia itu. Tu syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia saja, iaitu sama juga orang yang berperang dengan kafir harbi. Tapi beza dia ialah niat dia itu. Sebab tu perang ni bukan benda kecil. Perang ni dia nak hati yang jamak, bukan hati yang farak. Hati jamak, hati yang bulat, stokor kerana Allah terus. Orang yang syahid dunia akhirat ni dia berperang dengan kafir dengan niat, dengan kosak meninggikan kalimah Allah, tidak ada selain pada tu. Tu baru mati syahid dunia dan akhirat. Ada pun mati syahid dunia ni orang yang berperang juga, di lawan dengan orang kafir juga, tetapi niat dia tu lain, bukan nak menegakkan kalimah Allah. Niat benda lain, nak harta ghanimah ke, nak pergi nak saja-saja ke, nak tunjuk ke benda ke, ikutlah. Yang penting niat dia tu bukan kerana Allah, maka dia dikira mati syahid dunia, tidak akhirat. Apa dunia? Sebab pada zahirnya orang tengok dia perang lawan orang kafir, maka dihukum kepada zahir pengurusan jenazah dia tu dihukumkan secara orang yang syahid. Mana tidak dimandikan juga, tidak disolatkan dan dikapangkan dengan pakaian dia itu, dan tidak disolatkan, terus tanang je. Tapi di sisi Allah dia tidak dikira syahid. Tu takut tu. Tu takut tu. Yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyak. Syahid akhirat ni banyak. Antaranya mati mati sakit perut, mati tergelang, mati terbakar, mati hak ganah-ganah tu, biasanya syahid akhirat lah. Syahid akhirat ni benda mana dia pada zahirnya
pada di dunia ni dia dihukum seperti mati biasa lah. Maka wajib kena mandi, kapang, semayang dan tanam. Adapun di sisi Allah dia dikira orang yang syahid. Dia dikira orang yang syahid. Tu. Tu antara golongan-golongan yang tidak disoal. Yang tidak disoal di kubur ya syuhada. Begitu juga siddiqin. Begitu juga orang yang melazimi membaca surah Tabarakallazi tiap-tiap malam. Surah Al-Mulk tu. Orang yang beramal baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, insya-Allah dia itu tidak diselamatkan daripada dia itu diselamatkan daripada azab kubur. Begitu juga orang yang mati kerana sakit perut. Kerana sakit perut pun diselamatkan daripada fitnah kubur tu. Dan mereka yang mati pada malam Jumaat dan malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Mereka yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat pun terlepas daripada fitnah kubur, soal kubur ni. Seperti mana hadis buk, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada daripada muslim yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat kecuali melindungi akan ia oleh Allah daripada fitnah kubur. Moga-moga kita boleh pada ni. Begitu juga orang yang mati, orang yang melazimi surah Al-Ikhlas ketika dia sakit dan dia mati dengan amalan tu. Dia ni orang sakit selembek dah. Maka dia pun baca semua surah Qul huwallah. Baca semua, baca sampailah dia dia mati. Maka dikira juga termasuk juga antara orang yang terlepas daripada fitnah kubur ni. Fitnah kubur. Tu habis. Kemudian di dalam kubur, iaitu di alam barzah, di dalam kubur. Cuma musannaf mari ni benda wajib etikad belaka ni. Sakut baut ni dengan akidah ni. Dia pandai dah pengarang ni, pandai dia karang-karang kitab, dia selik lalu. Dia nak karang kitab tauhid, dia cerita dulu di mukadimah dia bab tauhid ni. Ni antara dia ni hak wajib ni. Dia masuk dalam tauhid ini bagi tiga. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kenabian, yang ketiga hak gaib, perkara-perkara yang gaib. Ni termasuk perkara-perkara yang gaib ni. Perkara yang gaib ni benda. Perkara yang bahasa dengar, kita dengar daripada hadis, kita dengar daripada Quran, baru kita beriman terus gitu je. Tanpa soal, kita beriman tanpa soal. Benda antara ini lah. Yang pertama mati, yang pertama mati di alam barzah ni. Wajib kena etikad ni. Soal, wajib kena etikad. Ni, itu dah ni. Di dalam kubur antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan tu. Dibangkitkan ni wajib etikad juga. Wajib kena etikad kita ahli sunnah wal jamaah ni, wajib kena etikad selepas mati kita akan dibangkitkan pula. Mana seperti mana hadis bau ma bainan nafakhataini arba'una summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa azaman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yurakkabul khalqul yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada antara dua sangkakala tu 40 tahun. Barang yang antara dua sangkakala itu 40 tahun. Kemudian mana antara dua sangkakala tu, sangkakala yang pertama dia memusnahkan belaka alam ni. Sangkakala yang kedua dia membangkitkan balik semua. Membangkitkan balik semua tu. Dalam tempoh bila antara sangkakala pertama dengan yang kedua tu, tempoh dia 40 tahun. Selepas tu sangkakala kedua, maka Tuhan menurunkan air daripada langit.
maka tumbuhlah seperti tumbuhnya sawi. Tumbuhlah makhluk-makhluk ni seperti tumbuhnya sawi. Dan manusia itu tidak ada tinggal dah benda-benda acul buah belaka dah, kecuali hak tinggal ialah ajabuz zanna. Ajabuz zanna ni ialah benda satu butir benda hak duduk di belakang tulang sulbi kita ni. Aluh, tersangat aluh. Benda ni hak kekal antara 10 makhluk yang yang diberi kekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajabuz zanna, dia dak acuh. Dak acuh siapa? Kiamat tu. Antaranya benda 10 iaitu arash, kursi, qalam, lauh. Lagi benda jasad nabi, jasad syuhada, ajabuz zanna antara dia hak syurga, neraka. Ni hak tidak acuh, tidak binasa, kekal sampai akhir tu. Dan daripada ajabuz zanna lah ditumbuhkan makhluk-makhluk pada hari kiamat ni. Daripada ajabuz zanna lah tumbuh. Dan wajib juga kena i'tikad bahawa yang dibangkitkan itu ialah jasad kita sekarang ni, bukan jasad baru. Bukan jasad baru, maknanya bukan jasad lain seumpama kita ni. Dak, jasad kita ni lah, jasad kita ni. Hak ada le ni, hak itulah yang dibangkitkan lagi. Hak itulah yang dibangkitkan. Bukan seumpama, bukan hak nak lain tapi macam hak kita. Dak. Memang jasad kita ni dibangkitkan semula daripada ajabuz zanna tu. Dia kata dibangkitkan tubuh badan dan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Padang mahsyar tempat himpun sekalian manusia. Padang mahsyar seperti mana hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a kakursatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin. Dikumpulkan manusia itu pada hari kiamat di atas bumi yang putih seperti roti. Putih seperti roti ni makna tidak putih sangat. Itu makna ada kutuk-kutuk gitu sikit. Yang suci daripada dan tiada padanya tanda bagi seseorang. Tak ada. Tu. Pada mahsyar tu. Pada mahsyar. Seterik, tidak ada gunungan dan seterik je di pada mahsyar tu. Ini wajib i'tikad juga pada mahsyar. Dikumpulkan manusia, jin dan malaikat. Kumpul belaka situ. Kumpul belaka di pada mahsyar tu. Tidak ada seorang pun yang terlepas. Dia katakan dikumpul tu dalam keadaan bertelanjang. Dalam keadaan bertelanjang. Maka diberi pakaian bagi orang-orang yang soleh tu. Para nabi tu diberi pakaian. Orang lain bertelanjang mengikut qadar amalan dia juga. Duduk dalam peluh, ada duduk gitu, keadaan-keadaan tu mengikut. Ada hak berasa siapa matahari tu sejekar atas kepala. Macam-macam mengikut qadar amalan dia. Dan pada mahsyar pun azab yang besar juga. Sebab tu syafaatul uzma tu, syafaat nabi tu di pada mahsyar ni nak lepas daripada hisab tu. Di pada mahsyar dia buat benda, dia dihisab pula. Hisab tu wajib i'tikad juga, hisab seorang-seorang. Tapi kalau diberi rahmat maka terlepas daripada hisab tu. Moga-moga kita masuk syurga tanpa hisab. Tu nak tu masuk syurga tanpa hisab. Kerana apa di tempat himpun sekalian manusia, kerana dengan mana untuk periksa amalan dengan jalan menzahirkan ada Tuhan. Untuk periksa, untuk hisab ni periksa ni hisab. Untuk periksa amalan dengan jalan atas jalan menzahirkan adil Tuhan. Tuhan nak menzahirkan keadilan ni. Kalau tak zahir pun Tuhan tu memang adil dah. Macam kita lah. Kalau tak buat, kalau tak zahir, kita kata tak adil pula. Tiba-tiba kita duduk saja, mari pegang kita takat tak kemudian masuk je. Apa? Tak ada satu-satu apa orang-orang tak ada takat. Tu panggil tak adil. Tapi Tuhan kalau tak zahir ni pun adil dah. Tapi nak ajar supaya kita ni kena bersikap adil. Dan meniti pula sirat. Kemudian wajib juga lepas pada hisab, i'tikad ni wajib belaka ni.
wajib i'tikad belaka ni daripada alam barzah tadi, soal kubur tadi, kebangkitan tu, mahsyar tu, tu semua kena i'tikad bahawa semua tu benar. I'tikad tanpa soal benar belaka. Hak ni kadang orang tak percaya cendeng di Tuhan bagus dah, di Nabi bagus dah. Di bab benda ni dia nak logik dulu. Nak logik apa benda nak logik. Bila nak logik itulah dia antara benda panggil antara agenda orang-orang kafir ni nak suruh imam-imam orang Islam ni lemah, dia buat logik-logik tu. Benda-benda dalam Quran tu dia letak logik. Benda logik gini, benda tak masuk akal gini, maka orang jadi taraduk hati, orang jadi betul juga. Tak masuk akal pun gini. Tak biasa begini, tak macam tak jadi macam tak logik je. Dia nak buat logik tu baru nak pegang. Ada pun benda sam'iyat ni kita kena beriman terus gitu je. Hak penting i'tikad ni. Dan meniti pula sirat. Sirat tu benda iaitu jambatan tu. Jambatan yang dilentangkan di atas mulut neraka. Hak tu sirat. Hak tu sirat. Dan berjalan di atas dia tu siapa? Daripada hak mula-mula mula-mula manusia sehingga ke akhir manusia. Dikatakan sirat ni jarak dia 3000. 3000 panggil benda 3000 cahaya. Panggil benda 3000 kelajuan cahaya. 3000 kelajuan cahaya. Jauh 3000 kelajuan cahaya. 1000 naik, 1000 mendatar, 1000 menurun. Dikatakan gitu. Lebih tajam daripada pisau, lebih halus daripada rambut. Tu sirat. Tapi dia berdasarkan amalan juga. Asal dia gitulah, lebih tajam daripada pisau, lebih halus daripada rambut. Tapi kalau amalan tu amalan yang molek, maka macam-macam caralah. Cara orang naik, ada seperti kilat, ada seperti kuda, ada seperti ngakak, ada ngesok, ada belaka, ada yang jatuh. Tu waliyazbillah. Kalau orang kafir, orang fasik, orang munafik, jatuh Kemudian kata maka beruntunglah mereka yang lepas. Maka beruntunglah mereka yang lepas titiang sirat tu. Yang lepas titiang sirat kerana dipermasukkan di dalam syurga. Bila lepas titiang sirat boleh masuk syurga benda kebun yang ada di dalamnya, di dalam syurga tu. Di dalam syurga, kebun yang ada di dalamnya, dalam syurga, segala yang dicita-cita kekal di dalamnya selama-lamanya. Syurga ni benda kebun yang ada di dalamnya, segala di dalamnya, di dalam kebun tu segala yang dicita-cita. Yang mana dia kata syurga tu apa? Iaitu kebun yang ada di dalamnya, di dalam kebun itu segala yang dicita-cita. Benda kita nak boleh berlaku duk di syurga tu. Benda kita nak boleh berlaku. Moga-moga kita semua menjadi ahli syurga tu. Boleh masuk syurga tanpa hisab. Benda kita nak boleh berlaku di dalam syurga. Ada nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan nikmat yang tidak pernah didengar oleh mata, didengar oleh telinga, yang tidak terlintas, yang tidak pernah terlintas pada hati. Tu di dalam syurga. Ada pun dalam cerita hadis-hadis cerita tu, tu hanya perumpamaan saja. Perumpamaan saja. Buah anggur gini, ada air madu, ada air susu. Tu hanya perumpamaan saja. Ada pun hakikat sebenar tak serupa apa orang kita bayangkan. Tu kekal di dalamnya selama-lama. Mana hak kita nak? Benda kita nak. Nak benda kita terlintas boleh berlaku dalam syurga. Kekal di dalamnya, di dalam syurga. Maka orang yang masuk syurga wajib akan kekal dalam ni. Wajib kekal lalu dah. Bila masuk syurga kekal lalu, tak keluar dah. Selama-lama, dan muda selama-lama. Dan muda juga selama-lamanya, jadi muda. Dikatakan orang lelaki pada umur 30 lebih kurang. Tak kira lah masa dia hidup umur 100 pun, 300 pun. Tapi bila masuk syurga umur 30. Orang puan dalam umur 16 gitulah lebih kurang.
Tak kira lah masa tua, masa mati dia tua dah pun, tapi dibangkitkan apabila masuk syurga jadi umur muda. Dan sihat selama-lama dan kenyang selama-lama. Demikianlah semuanya selama-lama belaka, nikmat yang berkekalan. Dan nikmat yang paling besar ialah dapat melihat zat Allah yang maha agung tu. Dapat melihat zat Allah yang maha agung. Hak tu zat hak tu nikmat paling besar, lebih besar daripada nikmat syurga tu. Tapi tak boleh tengok kalau tak masuk syurga. Kena masuk syurga baru boleh tengok zat Allah yang maha agung tu. Maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas. Tak lepas benda, tak lepas sirak tadi tu. Tak lepas tiang sirak tadi. Kerana jatuh ke dalam neraka. Apa neraka? Api yang sangat-sangat nyala. Api yang sangat-sangat nyala. Tu neraka. Api tu duduk bawah sirak, duduk bawah jambatan tu tadi. Ada 7 lapisan neraka. Hak paling atas kali neraka jahanam tu. Neraka jahanam ni bagi orang yang mukmin yang asi, mukmin yang derhaka. Maka neraka jahanam bagi orang yang ada pengakuan syahadat dia tu, orang yang Islam tapi dia buat maksiat, maka dia kena masuk dulu dalam neraka. Bakar-bakar sampai habis baru dia keluar. Apabila keluar semua orang Islam daripada neraka jahanam, maka neraka jahanam tak akan musnah. Tak ada lah. Tinggal peringkat kedua, ketiga, keempat, dia semakin bawah semakin ganas. Peringkat kedua ni untuk orang Yahudi, peringkat yang ketiga untuk orang Nasara, peringkat yang keempat untuk orang Yahudi hak menyesatkan dalam agama dia. Gitu kau pula kau teruk. Yang kelima untuk Majusi. Orang-orang Majusi. Yang keenam orang yang sembah berhala. Yang ketujuh tu untuk orang-orang yang munafik. Orang munafik iaitu talang dua muka ni. Zahir Islam dalam hati kafir. Tu munafik. Zahir Islam, zahir mari sembahyang tapi dalam hati kafir, tak berakhir ke Islam. Tu munafik tu. Munafik ni berat. Berat sebab orang tak tahu dia tak berakhir ke Islam. Talang dua muka. Gitu. Dan juga orang yang berat kafir dia benda seperti Fir'aun, Haman, Qarun tu. Tu duduk di patak neraka tu. Sekali dengan orang munafik tu. Tu. Ada di dalam neraka, di dalam api tu beberapa ular dah kala. Ada ular dah kala nak seksa manusia. Maka kita yang Islam yang menurut hukum Tuhan tetaplah tidak jatuh ke dalam neraka. Kalau orang Islam yang soleh yang menurut perintah Tuhan, maka tidak akan jatuh ke dalam neraka. Melainkan mereka, tengok, melainkan hak jatuh dalam orang Islam juga hak jatuh dalam neraka tu siapa? Mereka yang mensia-siakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga. Melainkan mereka yang mensia-siakan, yang merugikan masa umur hidup dia tu dengan semata-mata, mensia-siakan tu dengan semata-mata berhadap kepada, tuju kepada benda yang tidak berharga. Benda yang tidak berharganya, berharga benda tu, dan menurut nafsu dan hawanya, dan berseronok-seronok, berseronok-seronok, gitu, berseronok-seronok, dan bergalak hingga tuhanya. Siapa komo tuhanya dia je, ajaan dulu tuhanya, tua lah ni. Jadi kalau ajar kita tua, dia ajar tuhanya. Begitu juga Tuhan, Tuhan tu asal dia tuan, tuan. Rabb tu dengan makna tuan. Kalau kita cakap Rabbul Ma, tuang harta. Rabbut Samad, tuang bagi langit, mana Tuhan lah. Tapi ejaan dulu tu dia ajar dengan Tuha. Tuha. Bukan salah, betul ejaan zaman dulu. Tuha. Kalau tuan tu Tuhan lah. Tuhan. Jadi kita orang Malaysia, orang Melayu kita ada beza. Bila Tuhan kena pada Allah. Bila tuan baru kena pada orang hak ada harta, empunya harta tu, empunya benda tu lah dia panggil tuan. Tapi asalnya benda sama je. Benda sama.
Cakap dia tua, tuanya. Dan bawa matinya di dalam hati tidak sedar siapalah yang mengadakan langit bumi dan barang yang antara keduanya, kedua langit bumi tu. Makna berseronok galik sangat bergalak dengan benda yang tidak berharga, benda dengan dunia ni lah. Dunia ni benda dunia. Dunia ni ialah benda yang tidak bawa kepada akhirat, panggil dunia. Tak kira benda tu ibadat ke, pekerjaan ke, piti hati ke, kalau tak bawa kepada akhirat dia panggil dunia. Ni satu takrif dunia. Ni satu takrif dunia. Banyak takrif dunia ni, tapi hak mudah kita faham. Ialah dunia ni benda yang tidak bawa kepada akhirat, maka dia panggil dunia. Tak kira benda tu ibadat ke, semayang kalau semayang nak tunjuk orang, dia panggil semayang tu dunia bagi kita. Akhirat benda yang boleh menguntungkan kita di akhirat. Maka dia panggil akhirat. Tak kira lah benda tu ibadat ke ataupun tidak. Contoh benda kita kerja apa? Kerja nak cari nafkah. Apa? Sebab nak buat ibadat lagi. Biar gagah kita beribadat. Biar kita boleh buat ibadat. Maka kerja kita tu jadi akhirat. Tak kira dia tu ibadat ataupun tidak. Maka kalau benda perkara-perkara yang kita buat tu boleh menuju kepada akhirat, maka dia dipanggil akhirat. Kalau tidak, maka dia dipanggil dunia. Mudah je. Kemudian berseronok dengan dunia tu sehingga tak sedar umur tua, tak sedar mati tu. Mati tu pula dalam keadaan tidak kenal Tuhan. Dalam keadaan tidak kenal Tuhan, tak kenal, tak sedar siapalah yang mengadakan langit, bumi dan barang yang antara keduanya, langit dan bumi. Bila gitu, maka jatuhlah orang-orang itu ke dalam neraka. Wal yazbillah min zalik. Kalau mati dalam keadaan tidak kenal Tuhan, maka jatuh ke dalam neraka. Wal yazbillah min zalik. Tengok dia tu, maka layaklah. Maka layaklah, maka sepatutlah, ataupun maka padanglah dengan dia. Kerana beberapa yang menasihat kepadanya, kepada orang tu di dalam dunia. Pada ada orang padang dah jatuh ke dalam neraka pun. Nak kata gitu, padang dah jatuh ke dalam neraka pun. Apa? Kerana ada dah orang nasihat kepadanya di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil pedulinya. Tidak suka ambil peduli orang punya nasihat tu. Kabodoh atas muka bumi ni, dunia ni sementara saja, carilah bekal. Mari dah orang tak kira lah mari nasihat tu ustaz ke tak ustaz ke, kawan ke, nasihat dah. Ajak pergi ngaji biar kenal Tuhan, ngaji sifat 20, biar kenal Tuhan. Ngaji fardu ain. Hak penting ngaji fardu ain. Benda fardu ain 3 itulah tauhid, fiqh dan tasawuf, semua ada fardu ain ni berlaku. Benda hak wajib kena ngaji. Wajib wajib ngaji. Siapa kita boleh bezakan antara yang benar dan yang salah. Selagi tak boleh bezakan antara yang benar dan yang salah, maka belum gugur lagi kewajipan kita tu. Ngaji siapa gitu. Bila boleh beza antara betul yang boleh beza antara benar dan salah, maka lepas dah lah kewajipan kita. Maka kalau kita tak ngaji pada ketika tu, tak apalah, tak dosa dah lah. Tapi kalau kita masih lagi belum boleh membezakan antara benar dan salah, tak kira dalam bab fiqh ke, dalam bab tauhid ke, dalam tasawuf ke, kalau tak pergi ngaji, masa itu dosa semua, duk atas belakang. Tiap-tiap waktu kita tak ngaji, maka dosa. Tapi bila kita start ngaji, dosa tu berhenti. Bila pula dah bila nak habis ngaji, siapa kita boleh beza antara benar dan salah, maka sesat. Tu untuk fardu ain. Untuk fardu ain, untuk lepas diri kita. Untuk lepas diri kita. Lepas fardu ain ada pula peringkat, iaitu fardu kifayah. Sunat apa? Fardu kifayah wajib juga, iaitu wajib atas tiap-tiap wajib atas dalam satu kampung ni kena ada seorang hak wakil untuk pergi ngaji fardu kifayah supaya orang boleh rujuk. Tengok atas kampung tu, kalau kampung tu kecek, maka padang dengan seorang padang lah. Apabila ada seorang ngaji, lepas belaka dosa orang lain. Tapi kalau kampung tu besar, tak padang dengan seorang,
ada 1000 orang contoh rakyat dalam kampung tu. Seorang ngaji, seorang je hok ngaji, hok lepas pada fardu ain ni, fardu kifayah tu. Maka dak padang orang 1000 kalau nak mari kita tanya masalah dak padang, maka wajib kena memadai dengan berapa? Contoh 10 orang. Atas orang 100 cukup rujuk. Maka barulah lepas fardu kifayah kampung tu. Kalau dak superdulalah dosa. Tu. Tapi yang penting fardu ain tu. Hak penting fardu ain kita kena kena wajib kena tahu, kena mahir, kena cekak dalam hati kita ni. Kalau dak wajib ngajilah. Wajib ngaji. Kalau dak ngaji lepas gitu maka berdosa. Biasanya wajib tahu. Tapi dengan tahu tu kena ngaji, maka jadi wajib ngaji. Supaya semayang lah asalnya wajib semayang. Tapi nak semayang tu syarat dia kena ada semayang, maka baru wajib ambil air semayang. Seperti mana hadis Nabi sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi. Menuntut ilmu itu ialah fardu ain di atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Tu wajib kena ngaji. Kalau tak ngaji, kalau mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, maka masuk neraka, dia kata masuk neraka. Maka layaklah dengan dia kerana beberapa yang menasihat kepadanya di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil pedulinya. Hanya bersenda-senda dan menganyi sepanjang-panjang masanya. Ngaji pula orang nasihat, tolba nak jadi tolba tu. Yang ngaji pula. Ngaji kalau gerak apa ngaji ni pun tak gerak-geri juga. Payah bukan makna ngaji boleh. Tak makna kalau ada pergerakan dia tu pergi ngaji tu tak apalah. Ni tidak ngaji pula. Tengok dia kata ni. Ayah dia ni pasal cerita. Kitab dia ni pasal cerita. Tak payah kita dia baca kitab dia. Pasal cerita je. Serta mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk neraka, kosonglah neraka Tuhan yang luahnya. Dia ngaji pula ayat dia. Kalau lah aku dah masuk neraka, dia lagi nak masuk neraka kalau luah. Yang nyanyi gitu, ngaji gitu. Wak ngaji cakap gitu. Ada ni. Dulu ada lah. Dekat ni lah Terengganu ni lah. Wak ngaji dia kata benda. Kalau kita masuk Terengganu ni dalam mana Malaysia lah. Kalau kita masuk neraka ni, kita bakal buat gig, kita buat konsert dalam neraka. Dia ingat neraka tu kan ni. Orang cakap gini mana? Tengok dia kata. Maka jika dikosakkan dengan perkataan ini akan bersenda-senda. Kalau dah dia niat dia tujuan dia cakap tadi tu untuk benda buat gurau saja. Gurau je cakap gitu. Kan sungguh pun tapi gurau-gurau. Dengan janjian Tuhan, gurau buat nganjing dengan janjian Tuhan tu. Maka orang itu kekal selama-lamanya. Waliyazubillah. Benda mana kekal selama-lamanya, iaitu jadi kafir. Kafir hukum dia. Bila kafir kekal. Sebab tu dia mari ibarat dengan kekal selama-lamanya. Kekal duduk dalam neraka selama-lamanya. Waliyazubillah ini zalim. Tu kalau cakap gitu. Buat pelekeh dengan janji-janji Tuhan tu. Buat pelekeh dengan janji-janji Tuhan gitu. Nganjing gitu, maka hukum dia kekal dalam neraka. Bila kekal jadi kafir. Waliyazubillah. Kemudian kata pengarang, hai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Habis.